السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Malam ini kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan pada kitab terjemahannya kita sampai pada muka surat 296. Pasal petunjuk Nabi SAW dalam hal berpakaian. Fi tadbirihi li amril al-malbas. Beliau SAW dikenal sebagai yang terbaik dalam cara berpakaian, yang paling bermanfaat cara berpakaiannya, paling simple dan paling mudah untuk melepas, yang menanggalkan atau hendak mengenakan pakaiannya. Yang sering beliau kenakan adalah kain sarung dan kain sorban. Baik. Kerana itu yang paling simple dikenakan di badan dibandingkan yang lainnya. Beliau juga suka menggunakan gamis, jubah ni lah. Bahkan itu adalah pakaian yang paling disukai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia terjemah tadi dia kata yang sering beliau kenakan adalah kain sarung dan kain sorban. Sebenarnya terjemahan dia bukan kain sorban, kain rida ni, kan? Wa kana aktsaru lubsihi al-urdiyatu, yani al-urdiyatu yani adalah yang banyak, yang selalu baginda sallallahu pakai adalah al-rida, yang al-urdiyah ni, yakni rida, kain yang selendang yang letakkan di atas belakang tu, wal uzur, dan kain izar, kain sarung. Bila terjemah kain sorban ni kita fikir sorban ikat atas kepala ke? Mungkin sebab ialah kalau orang kita kampung panggil kain sorban kan. Kain sorban ni maknanya kain apa ni? Kain sorban. Kain sorban ni bentuk dia petak macam tu kan. Dia letak di atas belakang. Okey. Cara berpakaian beliau di antaranya adalah mengenakan pakaian yang paling bermanfaat untuk tubuh. Ini dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat lengan baju yang terlalu panjang, sampai lebih daripada pergelangan tangan. Macam tu kan. Begitu. Nabi takat pergelangan tangan je baju dia. Tidak lebih daripada pergelangan tangan. Atau terlalu lebar. Maksudnya ruang baju ni tangan lebar kan. Jadi panjang besar macam tu. Jadi kucing apa ke boleh duduk dalam ni baju ni. Terlalu lebar sangat. Jadi gitu. Lengan baju beliau sampai di pergelangan tangan sahaja, tidak lebih, sehingga tidak sulit dikenalkan. Nak dipakai tak payahlah menghalangi seseorang untuk bergerak dengan lincah dan cekatan atau untuk memukul, berperang tadi. Namun beliau juga tidak mengenakan pakaian yang berlengan pendek sehingga harus menahan dingin dan panas. Nabi tak pakai lengan pendek lah. Kenapa? Kerana tidak tahan cuaca sejuk dan juga panas. Hujung kain dan gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hingga pertengahan betis. Jadi maknanya itu cara pemakaian sunnah. Ikut cara Nabi SAW adalah pakaian separuh betis, tidak melepasi mata kaki. Itu yang sunnah, yang terbaik. Tapi kalau kita nak pakai bawah pada separuh betis, dibenarkan. Tapi janganlah ia menutup mata kaki kita. Janganlah ia tutup buku lali. Sebagaimana dia, maknanya dia macam ialah segan untuk pakai di pakaian di setengah betis kan. Maka dilabuhkan. Jadi kalau dilabuhkan janganlah melebihi mata kaki kita lah. Sebab Nabi kita asfalul ka'bain min al-izar finnar. Apa yang di bawah buku lali daripada pakaian, dia akan masuk dalam neraka. Maka Nabi SAW. Kemudian
Serban beliau juga tidak terlalu besar sehingga mengganggu. Sehingga mengganggu kepala, memberatkan atau melemahkan kepala. Menyebabkan kepala mudah lelah, mudah penat lah, lenguh kepala kan. Lenguh leher kita tadi. Dan mudah terkena penyakit. Seperti yang kita saksikan pada banyak teman-teman kita sekarang ini. Namun ukurannya juga tidak kecil namun ukurannya juga tidak kecil sekali sehingga tidak cukup melindungi kepala daripada panas dan dingin. Ukurannya sedang-sedang sahaja. Itu dia ukurannya, agak-agak je lah. Beliau sering memasukkan hujung serban ke balik bajunya bahagian belakang. Masukkan serban dalam leher baju tadi kan. Beliau juga memiliki banyak faedah dan lebih mantap posisinya. Terutama sekali saat mengendarai unta, kuda, saat berlari ke sana kemari. Banyak orang yang sengaja membuat semacam igal kan, sebagai ganti dari memasukkan serban ke belakang leher. Sungguh amat jauh perbezaan antara kedua cara itu. Di samping manfaat dan juga nilai keindahan keduanya yang amat berbeza. Antara pakai serban dan pakai iqal tadi. Kalau kita mencermati cara beliau berpakaian sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatinya sebagai cara berpakaian yang paling efisien dan paling efektif dalam upaya menjaga stamina dan kesihatan tubuh. Kan? Ini cara Nabi SAW berpakaian. Dia ada hikmah dia pada segala anggota tubuh kita, saraf kita. Jauh dari unsur menyusahkan dan menyiksa tubuh. Ini dia. Beliau biasa mengenakan khuf saat berpergian. Masa lalu Nabi SAW ni guna khuf lah ketika keluar. Khuf ni sarung kaki yang dibuat dari kulit kan. Seterusnya atau setidaknya hampir selama berpergian, kerana kakinya berhajat penjagaan terhadap hawa dingin dan panas. Bahkan juga terkadang pada saat beliau tidak berpergian, berhajat kepada slipper ni atau khuf ni. Warna pakaian yang paling disukai oleh beliau SAW adalah putih lah, atau abu-abu, yang ni kelabu kan, warna kelabu. Beliau tidak terbiasa mengenakan warna merah. Merah maksudnya merah daripada atas sampai ke bawah lah, kan, itu dilarang pakai warna merah. Dia kena ada pakai juga yang lain kan, baju merah, kain belang-belang ke kan, mana jangan semua ada unsur warna merah sahaja. Begitu. Begitu juga hitam, warna oplosan atau metalik. Ya kan? Ni. Kita sini warna dia panggil apa? Terjemahan tadi warna oplosan. Ini al-musabbagh. Sesuatu yang dicelup dengan warna lah. Ya kan? Sesuatu yang dicelup dengan warna. Wal musqul atau metalik. Metalik warna kilat-kilat kan. Adapun hullah merah. Hullah ni selendang. Ya, kain serban ni, kain selendang di belakang, yang tak di belakang tu warna merah. Kan? Beliau tidak terbiasa mengenakan warna ni hullah tadi. Adapun hullah merah yang dikenakan oleh beliau SAW adalah sejenis kain panjang dari Yaman yang mengandungi warna merah, hitam dan putih. Seperti juga hullah hijau. Beliau terkadang mengenakan hullah merah, terkadang yang hijau. Dia bukan warna merah saja, ada belang hitam, belang biru, belang putih. Begitu juga warna di kita sini warna, dan terkadang yang hijau. Sebelumnya ini juga telah dipaparkan. Kemudian dia kata keliru, yakni tersalahlah mereka yang mengira bahawa yang beliau terkenakan adalah pakaian merah semata. Sebagai orang kata Nabi pakai merah semua kan, jubah merah, kopiah merah. Ini satu kesalahan lah. Nabi bukan pakai semua merah. Ada merah, kemudian ada warna lain lagi. Penjelasan terdahulu dia rasa sudah cukup. Ini berkenaan dengan tunjuk ajar dalam hal berpakaian oleh Nabi SAW. Apa pakaian Nabi suka kan. Jadi kita mencontohnya lah, jika kita mampu.
Gitu kan. Kalau apa yang wajib kita kena lakukan, apa yang haram kita kena tinggalkan. Bismillah. Baik. Masuk pula kita pada tajuk faslun fi tadbirihi li amril maskan. Tuntunan, pasal pada tuntunan Nabi SAW dalam hal bertempat tinggal, dalam menguruskan perkara tentang tempat tinggal ni, tentang rumah tangga ni kan. Rasulullah SAW menyadari bahawa beliau berada di tengah sebuah perjalanan. Kehidupan ni adalah perjalanan, kan? Kita sedang meniti perjalanan, betul tak? Kita daripada kecil, sejak daripada alam roh, kita berada di alam roh. Roh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam roh. Kemudian kita tadi diciptakan, kita ni sebagai janin dalam perut ibu kita, kan? Sehingga ditiupkan pada janin itu rohnya, kan? Jadi begitu. Dan kita pun tak tahu roh tu macam mana. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Ini pertanyaan Nabi tentang roh. Nabi kita, roh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi itulah dia perjalanan kehidupan, kan, bahawa kita akan pergi ke tempat yang kekal abadi. Semua orang tahu hakikat ni. Semua manusia tahu hakikat ni, bahawa mereka akan pergi meninggalkan dunia ini. Tapi sama ada mereka beriman ataupun tidak beriman dengan hari kebangkitan, itu tak tahulah. Jadi mana ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dunia ini adalah perjalanan belaka. Hanya sejenak beristirahat sepanjang umur seseorang, kan? Itu dia. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Kita datang ke dunia ni, kan? Jadi maknanya waktu yang singkat. Kita tengok, kan, saudara mara kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita, seorang pergi meninggalkan kita, kan? Mali aranna sayadhhabuna wa la yarji'un, kata siapa? Dia kata seorang daripada Al-Hunafa tu, Qus bin Sa'idah Al-Ayadi. Dia kata apa? Dia kata inna fis sama'i, dia kata was-sama'u dhatu abraj, kan? Langit yang mempunyai bintang-bintang. Wal bahru dhatu amwajin, dan lautan yang mempunyai gelora dan gelombang. Dia kata kemudian inna fis sama'i la khabaran, sesungguhnya di langit ada perkhabaran. Jadi cakap ni masa dia cakap zaman jahiliah, sebelum perutusan Nabi SAW. Di ni ada Al-Hunafa ni, ada beberapa orang, Waraqah bin Naufal, Qus bin Sa'idah Al-Ayadi, Zaid bin Amr bin Nufail, dan beberapa orang lagi lah daripada mereka yang Al-Hunafa, yang tidak menyembah berhala, yang mereka hanya mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Sa'id bin Zaid, kata Zaid bin Amr bin Nufail, ayah kepada Sa'id, dia kata Rabbu Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim, dini dinu Ibrahim, agamaku adalah agama Ibrahim. Ya ma'asyara Quraisyin, dia kata hai sekalian bangsa Quraisy, ya kan, semuanya aku dapati tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini di antara kamu semua beragama seperti agamaku, ya kan? Agamaku agama Ibrahim, Tuhanku Tuhan Ibrahim. Akhirnya dia mati dibunuh oleh Quraisy lah, kerana mencaci mencerca berhala mereka. Ini. Jadi kata Qus bin Sa'id Al-Ayadi, ma li ara an-nas ya ayuhan nas isma'u wa'u. Sekalian manusia, dengarlah dan hafallah. Ya. Kemudian dia kata, selepas tu dia kata apa? Ma li ara an-nas yadhhabun wa la yarji'un. Kenapakah aku melihat manusia pergi seorang demi seorang dan dia tidak kembali? Itu dia hakikat kehidupan di dunia, bahawa kita bila kita pergi, kita tidak akan kembali lagi, ya. Jadi sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum tidak memiliki perhatian besar untuk membangun dan bermegah tempat tinggal, mengumpulkan harta benda, kekayaan. Sebab mereka tak berminat dengan itu, kecuali kekayaan itu boleh mendatangkan redha Allah Ta'ala, boleh membesarkan pahala mereka,
boleh menjulang mereka ke syurga yang tertinggi. Jadi syurga Al-Firdaus Al-A'la. Maka mereka akan berusaha. Jadi memperindah, mempercantik dan memperluasnya kan. Para sahabat tak ada dalam jiwa mereka perkara-perkara yang begini kan. Untuk renovation rumah, nak bagi cantik lagi, nak bagi elok lagi, nak bagi luas lagi kan. Nah, tempat tinggal terbaik bagi seorang musafir, hakikatnya tempat tinggal terbaik bagi kita ni yang musafir ni adalah yang mampu melindunginya dari panas dan dingin. Kan? Memadai untuk kita selamat daripada panas dan dingin. Melindunginya daripada pandangan orang lain ketika dia membuka auratnya, menjaga agar binatang dan serangga tidak memasukinya, tidak khawatir roboh kerana terlalu berat atap dan dindingnya, tidak menjadi tempat tinggal binatang kerana terlalu luas. Ada orang yang rumah ni luas, tinggal 2 orang je. Apa lagi yang tinggal di rumah dia? Mungkin haiwan-haiwan yang buas dan sebagainya dia tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu monyet buat buat sarang dalam rumah dia. Kerana rumah dia besar sangat. Monyet bila masuk buat sarang dalam rumah dia. Tidak menjadi sarang angin yang berbahaya kerana terlalu tinggi. Kalau buat tinggi kan boleh membahayakan bila ditiup angin tadi kan. Letaknya juga tidak di bawah tanah sehingga mengganggu penghuninya, namun juga tidak terlalu tinggi. Yang ini sedang-sedang sahaja. Itulah dia rumah Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah tempat tinggal yang paling standar, paling efisien dan paling nyaman. Tidak terserang dingin dan panas, ya. Tidak terlalu sempit bagi penghuninya sehingga berdesakan. Nah, tak sempit sangat. Juga tidak terlalu besar sehingga kurang manfaat. Dia tak besar sangat rumah dia kan. Setengah orang rumah tu sampai berbilion rumah, dia seorang duduk dengan isteri dia. Dan akhirnya menjadi sarang binatang atau serangga belaka kerana banyak yang kosong. Okay? Ini dia lah. Tidak ada bahagian rumah yang berbau busuk sehingga mengganggu penghuninya. Sebaliknya yang ada adalah bau yang harum semerbak. Kita itulah dia maknanya kan. Kalau ada di rumah kita ada minyak wangi, kita spray lah kan. Spray ke apa ke minyak wangi supaya rumah kita ni sentiasa berbau harum, wangi kan. Bakar apa? Garu. Dia kayak garu bakar kan. Dia punya asap tu menyeliputi ruang-ruang rumah kita, mendatangkan bau yang semerbak, harum. Kerana Rasulullah SAW suka mengenalkan berwangian. Nabi suka pakai wangi. Begitu. Kemudian selalu wangian yang beliau kenalkan adalah yang paling wangi dan paling semerbak. Di rumah beliau tidak ada sampah yang menimbulkan bau busuk. Tidak syak bahawa beliau tidak syak bahawa itulah rumah terbaik, rumah paling efisien dan paling bermanfaat, lebih serasi untuk tubuh dan lebih mampu menjaga kesihatan penghuninya. Kan? Ini petunjuk Nabi SAW lah. Kemudian fasal lain pula, petunjuk Nabi SAW fi tadbirihi li amri naumi wal yaqadhah. Tuntunan Nabi SAW dalam hal tidur dan mengawali aktivitas. Aktivitas dia ni aktiviti lah maksudnya. Ya. Kalau terjemahan di sini fi tadbirihi li amri naum wal yaqadhah, maksudnya pada tuntunannya, cara Nabi SAW, pengurusan Nabi SAW li amri naum bagi urusan tidur, wal yaqadhah dan jaga tidur dan jaga. Dia terjemah dalam hal tidur dan mengawali aktivitas. Macam lain sikit terjemahan dia, tak apalah. Siapa saja yang memerhatikan cara tidur dan aktivitas beliau, barang siapa yang memerhatikan cara tidur dan cara jaga, yaqadhah ni jagalah, cara tidur dan jaga Nabi SAW, pasti akan mendapatinya sebagai cara tidur terbaik, dan paling bermanfaat untuk tubuh, anfa'uhu lil badan, untuk seluruh organ badan dan stamina. Maknanya dia kata di sini
wa anfa'u wal quwwah dan untuk kekuatan, fa innahu kana yanam awal lail. Baik. Beliau tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Jadi kan, maknanya kita lepas solat Isya ni kita tidur je lah. Kan, tidur. Tapi itulah dia kan. Kadang-kadang kalau terutamanya orang-orang di bandar kan, malam ni macam siang lah bagi mereka. Kan? Jadi biasanya dia orang tidur waktu pagi tengah hari baru jaga. Lepas tu malam berjaga sampai pukul 12, 1, pukul 2 kan. Tapi yang sunnahnya apa dia? Tidur di awal malam, bangun pada pertengahan malam kedua. Beliau SAW bangun dan bersiwak. Bangun dan bersugi lah. Ni. Lalu berwuduk dan solat sampai batas waktu yang diizinkan oleh Allah. Maknanya setakat dia mampu solat, setakat mana dia solat lah. Tubuh berikut organ-organnya dan energi tubuh mendapatkan hak yang pantas untuk tidur dan istirahat. Jadi maknanya bila dia solat, dia wuduk, dia solat kan, dia dah tidur, dia bangun, dia wuduk, dia solat, setakat mana dia boleh solat, maka fayakhudhul badan wal a'dha. Jadi maknanya bila dia tidur dan rehat tadi, badan tadi akan mengambil tenaga dia, kekuatan dia. Wal quwwah hadhaha min an-naum wa rahah. Ya, kekuatan dia dapat bila? Dapat masa tidurlah. Ni. Tubuh berikut organ-organnya, tubuh sekali kan segala organ badan ni lah. Dan energi tubuh mendapatkan hak yang pantas untuk tidur dan beristirahat. Bila dia dapat rehat tadi, tenaga tadi, masa dia tidur. Namun juga cukup berolahraga di samping menangguk pahala. Itu adalah cara paling maslahat bagi hati dan tubuh manusia di dunia dan di akhirat. Itu bersenam kan. Beliau tidak pernah tidur melebihi hajat dah. Tak tidur banyak SAW. Namun juga tidak menahan diri untuk tidur sekadar yang dihajatkan. Masa mengantuk tidurlah, jangan tahan. Sebab apa? Mengantuk ubatnya tidur. Mengantuk sangat tidurlah ubat dia. Gitu. Beliau SAW melakukannya dengan cara terbaik. Tidur pada saat diperlukan, dengan memiringkan tubuh ke arah kanan. Tubuh kita ke arah kanan. Ni kan, belambung kita yang sebelah kanan, ni belah kanan. Ni kanan, yang ni kiri. Jadi maknanya tidur kan macam tu lah, belah kanan. Tidur macam tu belah kanan. Macam tu. Kiblat di hadapan kita lah. Kiblat di hadapan kita. Itu disunnahkan lah begitu. Dia kata, sambil berzikir kepada Allah. Kan ada doa-doa diajar kita tidur baca tadi kan. Di antara itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kan. Apa tu, nak baca 10 ayat surah Al-Kahfi silakan, nak baca surah Al-Mulk silakan, selama mana mata dia tak mana lenau. Ya. Sambil berzikir kepada Allah hingga matanya terasa berat, ngantuk, lenau. Tidak dalam keadaan kekenyangan kerana makan dan minum. Ini kita kata para tabib pun bagi tahu pada kita lah, yang ilmu basic ni kan. Bila dah makan, tunggu 2 jam lah baru tidur. Kan? Jadi maknanya jangan terus setelah makan terus tidur, tak boleh. Dia. Kemudian dia kata sambil berzikir kepada Allah hingga matanya terasa berat, tidak dalam keadaan kekenyangan kerana makan dan minum, dan tidak langsung bersentuhan dengan tanah, dan tidak berbaring di atas kasur yang terlalu tebal. Tilam tebal ni. Ya. Beliau memiliki kasur kulit berisi sabut. Kasur ni tilam lah, kita panggil lembek ataupun toto tu kan, ataupun tilam nipis yang letakkan padanya sabut. Sabut ni daripada apa ya? Sabut daripada kurma tu lah kan. Daripada batang-batang kurma yang dihancurkan jadi sabut tu kan. Reput tu jadi kena sebagai sabut, ataupun daun-daun kurma tadi. Beliau juga membaringkan kepalanya di atas bantal. Ada bantal. Terkadang beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya sallallahu alaihi wasallam.
Di sini kami akan membuat sub pembahasan tentang tidur yang bermanfaat dan yang berbahaya. Ada tidur yang baik, ada tidur yang tak baik lah. Yang bermanfaat dan juga berbahaya. Kami tegaskan, tidur artinya adalah suatu kondisi di mana badan terselimuti oleh panas alami. Oh, badan kita ni diselimuti oleh panas yang alami bila kita tidur. Dan energi kebahagiaan dalam kebahagiaan dalam tubuh untuk beristirahat. Ya. Jadi maknanya energi itu masuk beristirahat dalam tubuh untuk ambil tambah kekuatan lagi lah. Gitu. Masya Allah. Tidur ada dua macam. Ada dua jenis tidur ni. Sekejap lagi kita nak tidur kan. Kita tidur ni malam kita lewat sikit lah. Mata mengantuk. Minum kopi O. Kopi O kosong kan. Bagi pahit sikit. InsyaAllah. Lepas ni boleh tidur. Tidur yang alami dan yang tidak alami, yang tidak tabi'i, dia kata. Dia kata di sini an-naum, dia kata halatul badan yatba'uha ghairul hararah. Dia kata di sini wa huwa naw'ani tabi'iyyun wa ghairu tabi'i. Tidur yang tabi'i, yang tabiat, dan tidur yang tidak tabiat. Maksudnya tidur yang alami dan yang tidak alami. Jadi tidur yang alami adalah saat energi jiwa mencegah segala bentuk aktiviti tubuh. Ya? Jadi energi dalaman ni kan, tenaga dalaman ni dia cegah daripada kita melakukan aktiviti tubuh tadi, tangan gerah apa tak, dia tenang rehat kan. Sebab tu waktu qailulah ni sangat penting. Sangat penting tuan-tuan. Ya? Walaupun 5 minit, walaupun 10 minit. Bila kita rebahkan kita niat dengan Allah kan, tak lena di tengah hari, tak lena. Ya tak perlu kita nak tidur, tak perlu nak pejam lena, tak perlu. Kan kita hanya rebahkan badan kita ikut sunnah Nabi SAW, sementara nak tunggu solat zuhur 10 minit, 15 minit kan. Jadi maknanya jangan terlepas solat zuhur pula. Ni kita lebaringkan macam tu kan. Tenangkan jiwa kita kan. Jadi maknanya secara tak langsung kita terlena walaupun 1 detik, 2 detik kan. Bila kita terjaga, kita ada satu macam rasa macam apa dia panggil, rasa segar. Kita rasa segar kan. Walaupun tidur yang sekejap, itu fadilah kelebihan dia kan. Sebab tu Nabi kata qilu, kan? Qilu, tidur tengah hari lah kamu. Inna syaitan la taqil. Sungguh syaitan tidak tidur tengah hari. Ya, kama qala Rasulullah. Jadi mukhalafah dengan syaitan, menyalahi syaitan. Syaitan tak tidur tengah hari, kita tidur tengah hari. Yang gitu. Jadi mana ada yang kata selepas zuhur, ada yang kata solat zuhur. Kan? Subjektif lah. Baik. Kemudian yakni energi indera dan gerakan hati. Indera kan pandangan mata, tangan, hidung kan, telinga. Itu dan gerakan hati. Kalau energi tersebut sudah menahan gerakan tubuh, kan, tahan tenaga tu, tahan gerakan tubuh, saat itulah tubuh ibarat diulur, diurut, dibelai, kan? Segala bentuk kelembapan dan wap tubuh yang pada saat sedang beraktivitas seluruhnya bercerai-berai mengikuti aktivitas. Kalau kita tengah bekerja kan, jadi gitu. Namun saat tidur, seluruhnya berkumpul di otak yang merupakan sumber energi otak kita. Sebab tu kalau otak kita tak boleh nak rosak lah, tangan dia lumpuh kan, dia isyarat ke otak tak sampai, dia tak boleh nak kontrol lah jari-jari jemari, tak boleh nak kontrol kan. Cakap pun tak boleh dah, cakap pun mulut dah sengit macam tu lah kan. Nasallallahu alaihi kan, la qadarullah kan. Jadi macam tu sumber tenaga tadi dia ke otak tadi, itu penting. Sebab tu lah kalau orang ialah kan, kalau diberi pilihan, lah, dia nak sakit otak, jadi lupa-lupa berak mata rata ke, ataupun dia kan, dia nak pilih bahawa kan dia macam tak boleh bangun, tidur atas katil ataupun atas kerusi kan. Jadi kalau diberi pilihan antara dua tu, maknanya dia pilih. Itulah sebab otak dia penting kan. Begitu. Bila tak ada otak ni, akal dah tak ada, tak boleh fikir, dia akan fikir benda yang kadang-kadang benda tak elok lah dia buat. Kalau otak tadi begitu. Jadi mana di otak yang merupakan sumber energi, lalu bersembunyi dalam otak dan terulur tenaga tadi. Itulah tidur yang alami. Tidur yang mana yang kita nak lah.
Kan? Itu antara tidur qailula dan tidur awal malam tadi kan. Jadi suasana pun memberi kesan sebenarnya. Kan kita ni kalau duduk suasana kampung kan. Suasana kampung yang hanya dengan bunyi cengkrik malam-malam tu kan. Dah lepas waktu maghrib dah gelap, dah malam, lampu jalan pun tak ada. Macam cerita di kampung lah. Kalau saya balik kampung macam ni suasana dia. Kampung di pedalaman macam ni suasana dia. Kan? Kita di malam kita rasa macam dah lepas isyak tu dah ngantuk lah. Jadi lepas isyak, solat isyak tu kan, sebelum isyak pun dah ngantuk dah. Lepas solat isyak tu kita tidur. Suasana itu memberi kesan pada tubuh kita lah. Kalau kita duduk di kawasan, duduk di sebelah bandar ni, kayak kampung di bandar ke apa ke, jadi kita yalah nak tidur tu dia macam-macam. Jadi sampai ke pukul 12, pukul 1 pun tak tidur lagi. Bunyi bising kat luar rumah, bunyi kereta, kenderaan, motor dan sebagainya kan. Begitu. Beza dengan tidur di kampung tadi lah. Kemudian sebab tu kita kadang-kadang sahabat-sahabat kita dia rasa suasana kampung kan. Sekali-sekala cuti dia cari lah homestay di kampung kan. Di sini sahabat kita ada Ahmad Syukri, dia ada homestay dia, tapi kat dia bukan Kuala Nerang, bukan kat kampung. Okey, baik. Kemudian ada pun tidur yang tidak alami, adalah yang dialami seseorang kerana sakit atau kerana suatu kondisi tertentu, yakni saat kelembapan menguasai otak sedemikian rupa sehingga tidak mampu terjaga atau sedar, kan? Atau kerana unsur kelembapan awak memuncak seperti saat kekenyangan atau kembung kerana banyak minum air sehingga otak menjadi lemah dan berhenti beraktivitas. Saat itu energi menjadi tersembunyi dan energi jiwa juga berhenti beraktivitas. Terjadilah tidur, kan? Bila kita makan banyak, kenyang semua kan tadi, duduk dalam 15 minit, lalu itulah tersengguk kan. Dia datang tidur lah. Jadi maknanya sistem badan pun akan dah inilah, maknanya dia ikutlah kan, dia nak bagi rehat. Sebab makan banyak, nak bagi rehat pada tubuh suruh tidur. Terjadilah tidur, saya kata. Itulah dia kita kan, lepas makan kita tak tidur terus. Tunggulah 2 jam kan, bagaimana dinasihatkan 2 jam lepas makan baru nak tidur kan. Tapi itulah dia. Nah, kita dengan mata ni kita bukan selalu menang dengan mata ni kan. Kita selalu kadang-kadang kita kalah juga dengan mata ni kan. Begitu. Kemudian dia kata tidur memiliki 2 faedah besar. Pertama, beristirahatnya seluruh anggota tubuh sehingga terbebas daripada rasa lelah. Bila kita tidur kan, kita tidur kan, tidur ni maksudnya rehat. Allah kata waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kamu tidur. Waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan untuk kamu siang itu untuk kamu pergi bekerja, cari kehidupan. Jadi malam untuk rehat. Panca indera juga menjadi nyaman. Panca indera kita kan, mata, telinga, hidung, mulut, semua jadi nyaman. Terlepas daripada kerja berat saat terjaga, segala kepenatan juga lenyap. Pelitih, hilang pelitih lah. Kedua, sempurnanya metabolisme makanan dan proses pembakaran. Kita makan ni dia bakar elok. Masya Allah. Assalamualaikum. Baik. Kerana panas alami tubuh ni, panas yang yang asal, yang biasa dalam tubuh kita kan. Tubuh kita memang panas lah. Sebab tu kita dah sebut Sensei kan, tabib Sensei Cina. Kan dia kan punya jual ubat herba tu lah. Kalau kita ambil ubat kan, dia beritahu apa pesan dia. Jangan minum ais. Ais tak boleh minum. Itu dia antara pesan dia. Tanya seperti apa tak boleh minum ais, apa? Dia kata cuba tengok badan kita ni panas dalam dia, macam besi panas tu. Dia tengok besi panas tu kan, lepas tu dia ambil air, dia siram atas besi panas tu, apa jadi? Dia akan jadi macam berasap lah, jadi uap kan. Begitu, jadi tak elok lah.
Jadi panas alami tubuh pada saat tidur menggelegak ke seluruh part tubuh sehingga membantu proses tersebut. Pembakaran. Proses apa? Proses pembakaran zat-zat makanan tadi. Oleh sebab itu tubuh secara lahir menjadi dingin. Secara mana? Secara biasa dia akan jadi, tubuh kita jadi sejuk bila malam kita nak tidur tu kan. Dan orang yang tidur cenderung berhajat kepada selimut, ya, walaupun kita tak ada aircon di rumah kan. Kipas kena kepada selimut juga. Gitu. Ya. Tidur yang paling efisien adalah berbaring ke sebelah kanan agar makanan bisa berada pada posisi yang pas dalam lambung. Pas yang makanan pada posisi yang sepatutnya lah dalam perut kita. Begitu. Mengendap secara proporsional kerana lambung cenderung miring ke sebelah kiri sedikit. Perut kita ni kan biasa cenderung nak miring belah kiri, tapi ni kita terus miring di sebelah kanan. Lalu beralih ke sebelah kiri sebentar agar proses pencernaan makanan lebih cepat. Kerana lambung mengarah ke liver. Kan lambung ni dia pergi ke arah hati lah. Baru kemudian dilanjutkan dengan berbaring ke sebelah kanan sahaja agar makanan lebih cepat tersupply daripada lambung. Kan? Begitu dia. Jadi berbaring di sebelah kanan dilakukan di awal tidur dan akhir tidur. Kan? Sebelah kanan, lepas tu belah kiri, sebelah kanan. Terlalu banyak berbaring ke sebelah kiri membahayakan jantung. Jantung kita belah ni, kiri. Kan? Tidur. Sebelah organ dia macam hempat jantung macam tu lah. Dan menyebabkan seluruh organ mengarah ke jantung. Begitu kan dalaman ni. Bahkan banyak unsur tubuh yang menyerang jantung. Tidur yang terburuk adalah tidur terlentang. Tidur macam tu terlentang lah kan. Terlentang terus kita ni. Tidur yang buruk. Tidur terlentang tidak menjadi masalah sekadar untuk beristirahat sejenak. Kan? Nak rehat sekejap je, tidur terlentang, tak ada masalah. Bukan untuk tidur. Lebih buruk lagi tidur bertelungkup, tidur meniarap. Ini terus haram lah, tak boleh. Kan? Diharamkan kita tidur meniarap. Habis tu. Kemudian dia kata sini okey. Dalam Musnad dan Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad lah, diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin na'imin fil masjid. Nabi sallallahu lalu dekat dengan seorang lelaki yang sedang tidur dalam masjid, mumbatihun ala wajhihi, yakni meniarap, tidur meniarap. Fa darabahu bi rijlihi, maka Nabi sallallahu pun pukul dia dengan kaki dia. Kan Nabi sallallahu pukul kawan tadi, kita sepak dengan kaki dia lah, dia sepak kan, dia kais dengan kaki dia sallallahu. Mana Nabi guna kaki dia. Wa qala, Nabi kata, qum, bangun, au uq'ud, ataupun duduk. Fa innaha naumatun jahannamiyatun, hanya sahaja ialah tidur, apa nama, cara tidur penghuni neraka jahanam, tidur meniarap, na'udzubillah. Kan? Jangan amalkan. Sedap ke tak sedap kan tidur meniarap, jangan diamalkan, jangan buat lah. Kan? Jangan buat. Dia berbahaya lah untuk kita. Sebab tidur dia, tidur cara penduduk neraka jahanam, jangan ditiru. Gitu. Kemudian qala Al-Qarat, yakni Hippocrates. Hippocrates kata dalam buku dia At-Taqdimah, nama buku dia. Hippocrates kata, kalau seseorang yang sakit tidur menelungkup, meniarap, padahal pada waktu sihat dia tidak terbiasa tidur sedemikian itu, menunjukkan otaknya tidak beres. Dia kata otak tak beres. Otak tak bagus lah. Atau memang ada penyakit di seputar perutnya, sekitar perut dia. Pensyarah buku At-Taqdimah menegaskan, kerana itu bertentangan dengan kebiasaan baik, justru mencuba-cuba kebiasaan buruk tanpa ada sebab secara lahir maupun batin.
Tak boleh lah. Tidur yang standar memberi kesempatan kepada energi alami melakukan aktivitasnya. Jaga kesihatan kita kan. Mententeramkan jiwa kan, itu dia. Tidur tadi. Memperbanyak sel-sel tubuh hingga bisa jadi seseorang tertidur demikian nyenyaknya sehingga tidak memberi kesempatan roh jahat untuk memasukinya. Macam tu kan. Roh jahat apa dia? Syaitan lah. Bukan roh orang mati tu. Roh orang mati tak balik dah. Dia mati-mati dia pergi tak balik dah. Roh jahat ni syaitan lah. Begitu. Tidur siang itu tidak baik. Maksudnya selain pada qailullah lah. Kerana dia bisa menimbulkan berbagai penyakit akibat kelembapan tubuh. Tidur siang kan. Menimbulkan banyak wabak, merosak pigmen tubuh, menyebabkan penyakit empedu, melemaskan saraf kita lah. Maksudnya melemahkan saraf. Menimbulkan kemalasan, melelahkan syahwat. Kecuali di musim dingin, kecuali di musim panas pada tengah hari yang terburuk adalah di waktu awal, adalah tidur di awal siang. Kecuali dia kata di musim panas pada tengah hari, tak apalah. Yang terburuk adalah tidur di awal siang. Tidur pagi-pagi. Pagi-pagi tidur. Terburuk. Namun yang lebih buruk lagi adalah tidur di akhir waktu asar. Aneh. Namun yang lebih Sa'ad Ibn Abbas radhiyallahu anhu melihat salah seorang anaknya tidur di pagi hari. Beliau berkata, "Bangun. Apakah kamu tidur Sa'ad dibagi-bagikannya rezeki?" Kata Ibn Abbas, "Kan rezeki sedang dibagikan, pergi cari rezeki. Pergi cari rezeki, pergi kerja." Kan? Kenapa tidur? Gitu. Kemudian ada yang berpendapat bahawa tidur siang itu ada 3 macam. Ada yang berkata tidur siang ada 3 macam. Khuluq, khuruq dan humuq. Jadi khuluq, khuruq dan humuq. Khuluq adalah tidur di tengah hari. Disebut khuluq kerana itu adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi. Tidur maknanya ketika waktu qailullah. Ini dia. Okey. Khuruq, yakni puasa adalah tidur di waktu duha. Waktu duha, tidur puasa. Sehingga mengganggu aktivitas dunia dan akhirat. Yalah, tidur kan. Orang dah pernah pergi keluar, pergi rumah, kerja, tanam sayur, apa semua, pergi kerja. Dia dah tidur lagi. Bila dah jaga, maknanya, yalah. Kan? Tengah hari, jadi badan pun lemah. Sementara, humuq, kebodohan adalah tidur di waktu asar. Ini pendapat ulama ni. Ada ulama as-salaf yang menegaskan, siapa saja yang tidur sesudah asar lalu akalnya dicabut. Kan, ini bukan hadis, bukan hadis. Tidak lepas asar boleh jadi gila. Bukan hadis. Hendaknya ia hanya mencaci dirinya sendiri, kan? Itu. Kemudian seorang ahli syair menyatakan, ni. Dia kata, "Ala inna naumatid duha turisul fata qabalan wa naumatul usairi jununu." Dia kata, sesungguhnya tidur di waktu duha dapat menyebabkan kemalasan bagi seseorang pemuda ataupun para pemuda. Tidur asar dapat menimbulkan penyakit gila. Tidur duha dan tidur asar ni tak boleh lah. Tak ada hadis yang sahih yang jelas tak tidur lepas asar pun. Tak ada hadis yang sebut tak boleh tidur lepas subuh pun. Tak ada dalil yang sahih lah begitu. Tidur pagi dapat menolak rezeki, kerana itulah adalah waktu mencari rezeki, waktu dibagi-bagikannya rezeki. Maka tidur pada saat itu dapat menolak rezeki kecuali kerana satu alasan atau kerana hajat yang mendesak. Selain itu, tidur di pagi hari amat berbahaya bagi kesihatan, kerana badan
dimanjakan dan otot-otot menjadi rosak sehingga harus diperbaiki melalui olahraga. Kena senaman lah pula. Gitu. Tidur sepanjang itu tentu saja menyebabkan pegal linu. Kan? Tidur yang macam ni. Dia kata. Ya. فكان حفظ شغل العدة بذلك الداء والعضال المولد أنواع من الأدواء. Dia boleh mendatangkan berbagai penyakit. Ini dia. Jadi menyebabkan pegal linu, maksudnya boleh menyebabkan ada al-udal, penyakit yang bahaya. Kelelahan dan kelemahan, dan kalau itu dilakukan sebelum buang air, kan? Beraktivitas dan olahraga, lambung disibukkan mengolah makanan. Tentu saja ia dapat menimbulkan penyakit kronis yang bisa melahirkan berbagai penyakit lainnya. Ini. Kemudian dia kata tidur di bawah sengatan matahari. Ada terus. Okey, wa nawmu fi syamsi yusiru da' ad-daffain. Dia kata tidur antara sinar matahari dengan tempat teduh juga tidak baik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya daripada hadis Abu Hurairah yang menceritakan Rasulullah bersabda. Nabi kata, "Idza kana ahadukum fi syamsi faqalasa anhu adh-dhillu fasara ba'dahu fi syamsi wa ba'dahu fi adh-dhilli falyaqum." Ini Nabi ajar ni. Nabi kata, kalau salah seorang di antara kalian berada di bawah sinar matahari, tiba-tiba terkena teduh, sehingga sebahagian tubuhnya di bawah sinar matahari dan sebahagian lagi di tempat teduh, maka hendaknya dia bangkit. Jangan duduk situ lagi. Jangan duduk di situ. Pindah tempat. Wa fi sunan Ibn Majah dan sunan Ibn Majah wa ghairihi dan selainnya min hadis Buraidah bin al-Husayb anna Rasulullah naha an yaqula ar-rajulu fi baina adh-dhilli wasyamsi. Jadi maknanya Rasulullah SAW melarang bahawa seseorang lelaki itu duduk di antara teduhan dan panas matahari. Contohnya, kita berada di satu tempat, sebelah ni redup. Sebahagian badan kita ni redup kan. Semuanya sebahagian sebelah ni kena panas. Kan? Sebab tak ada yang dapat melindungi tubuh kita. Jadi maknanya, itulah dia. Tak boleh lah. Dia kena bangun. Tak boleh duduk lagi di situ, kena bangun. Cari tempat lain duduk. Tambih ala man'id naum bainahuma, ni dilarang lah yang kita tidur kan di antara keduanya tadi lah, di antara matahari dan teduhan. Gitu. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib bahawa Rasulullah bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salati." Bila kau nak ambil tempat tidur kau dah, nak pergi nak tidur dah ni, maka berwuduklah dengan wuduk untuk solat. Summa taji'a ala shikkika al-ayman, kemudian berbaringlah di atas lambung engkau yang kanan. Wuduk dulu, kemudian berbaring di atas lambung yang kanan. Summa qul, kemudian katalah, Allahumma, ya Allah, inni aslamtu nafsi, semuanya aku telah menyerahkan diriku ilaika kepada engkau. Wa wajjahtu wajhi, dan aku hadapkan wajahku ilaika kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan belakangku kepada engkau, raghbatan wa rahbatan, kerana gemar dan kerana takut, ilaika kepada engkau. La malja'a wa la manja minka, tidak ada tempat untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri minka daripada engkau, illa ilaika, kecuali daripada engkau. Amantu bi kitabika, aku beriman dengan kitab engkau, alladhi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika, dan nabi engkau, alladhi arsalta, yang telah engkau utuskan. Waj'alhunna akhira kalamika, dan jadikanlah ianya sebagai akhir perkataan engkau. Fa in mitta min lailatika, kalau engkau mati pada malam itu, mitta ala fitrah, manusia engkau mati di atas fitrah. Fitrah, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Baik, ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajar kepada kita lah.
Dalam Sahih Al-Bukhari pada hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai melakukan solat sunnah fajar, selepas solat fajar 2 rakaat solat sunnah tu kan, beliau berbaring dengan posisi miring ke sebelah kanan. Selepas solat 2 rakaat solat fajar tu, sebelum qamat tu kan, kita boleh miring macam tu kan, kita di atas lambung kita lah sebentar, ikut sunnah kita buat dapat pahala. Tapi kalau kita buat, kalau kita kita kalau kat belakang masjid sekali kan, bahawa tak nampak kita, boleh lah kan. Tapi kalau dekat soft pertama takkan buat macam tu kan. Kita sembahyang sunat dekat soft pertama kan, kita pun kan rebah ke badan kita tidur, janganlah. Kan mungkin kalau kat belakang kan, belakang sekali kita pun sampai tu solat sunat kat belakang tu lah, kita buat lah sunnah ni kan, dapat pahala kan. Jadi ada antara sunnah yang ditinggalkan oleh manusia ni lah dia kan. Tambah macam mana bila hidup satu bid'ah, mati satu sunnah, satu sunnah mati. Kemudian jadi ada pendapat bahawa hikmah berbaring di sebelah kanan adalah bahawa agar orang tidak terlalu nyenyak tidurnya. Kerana jantung seorang itu agak miring ke sebelah kiri. Kalau seorang itu tidur miring ke sebelah kanan, otomatis jantung akan mencari-cari posisinya yang seharusnya di sebelah kiri. Kondisi itu tentu saja menyebabkan seseorang tidak bisa terlalu nyenyak dalam tidurnya. Kan. Ya. Merasa berat untuk bangun sehingga akan kehilangan banyak kepentingan dunianya dan akhiratnya. Orang yang sedang tidur tak ubahnya seperti orang yang meninggal dunia. Mati kecil kan, maut sughra kan. Semua mati. Kerana tidur adalah saudara kembar kepada kematian. Jadi tak ada orang yang yang tak mengantuk lah. Tak ada orang yang tak nak tidur kan. Tidur. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidur. Oleh kerana itu pula para penghuni jannah juga tidak tidur dalam syurga. Kerana orang yang tidur berhajat kepada orang yang menjaga dan melihara dirinya dari segala bencana yang bisa menimpanya, menjaga badannya daripada segala bentuk keburukan yang mungkin mengenainya. Allah sebagai Rabb dan penciptanya tentu akan selalu mengurus hajatnya. Oleh sebab itu Rasulullah mengajari orang yang hendak tidur untuk mengucapkan beberapa kalimah yang menunjukkan penyerahan diri, permintaan perlindungan diri, rasa harap dan takut kepada Allah, yakni demi mendapatkan penjagaan optimal dari Allah dan pemeliharaan terhadap jiwa dan raganya. Selain itu Rasulullah SAW juga membimbing agar seseorang mengingat imannya dan tidur dengan imannya, serta menjadikan ungkapan keimanan sebagai akhir ucapannya sebelum tidur. Kerana bisa jadi Allah mewafatkan dirinya dalam tidurnya. Mungkin nanti mati dalam tidur. Kalau akhir ucapannya adalah ungkapan keimanan, ia akan masuk syurga. Kita tak tahu kita nak mati bila kan. Bila kita mati yang baik tadi di mana ya, kita sedang lafaz terakhir bermulut kita menunjuk perkataan yang baik. Cara tidur seperti itu mengandung kemaslahatan hati, tubuh dan jiwa baik pada saat tidur, saat terjaga di dunia maupun di akhirat. Semoga selawat dan salam selalu terlimpahkan kepada umat Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencari kebajikan. Kemudian dia kata, arti ucapan aku berserah diri kepadamu, yakni menjadikan dirimu sebagai muslim yang berserah diri, seperti layaknya seorang hamba saya yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan pemiliknya. Jadi aku berserah diri kepadamu, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terserah daripada dia, terpulanglah dia nak buat macam mana pada kita kan. Gitu. Kemudian penyerahan diri kepada Allah meliputi penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Jadi maknanya kita sampai di sini lah insya-Allah malam ni. Ya kan? Nanti kita sambung lagi lah. Dah 10.30 lah insya-Allah. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai panduan dan pedoman. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.